أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألن تجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. Maksudnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan nafsul lawamah, iaitulah jiwa yang sentiasa menegur dan menempelak dirinya sendiri bahawa kamu akan dibangkitkan sesudah mati. Patutkah manusia yang kafir menyangka bahawa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya dan menghidupkannya semula? Bukan sebagaimana yang disangka itu. Bahkan kami berkuasa menyusun dengan sempurnanya segala tulang jarinya, tulang yang lebih halus dari yang lain. Kebenaran itu bukan tidak ada buktinya. Bahkan manusia yang engkar sentiasa suka hendak meneruskan perbuatan kufur dan maksiat di sepanjang hayatnya sehingga tidak mengakui adanya hari kiamat. Ia bertanya secara mengejek, bilakah datangnya hari kiamat? Maka jawabnya, kiamat akan datang apabila pemandangan menjadi berpudar-pudar kerana gerun takut, dan bukan hilang cahayanya, dan bulan hilang cahayanya, dan matahari serta bulan dihimpunkan bersama. Maka berkatalah manusia yang engkarkan kiamat pada hari itu, di manakah tempat hendak melarikan diri? Tak usahlah bertanya demikian. Tidak ada lagi tempat perlindungan pada hari itu kepada Tuhanmu lah sahaja terserahnya ketetapan segala perkara. Pada hari itu diberitahu akan apa yang ia telah lakukan dan apa yang ia telah tinggalkan. Bahkan manusia itu anggotanya menjadi saksi terhadap dirinya sendiri, walaupun ia memberikan alasan-alasan untuk membela diri. Ayat yang kita baca ini ialah permulaan surah Al-Qiyamah. Al-Qiyamah ialah hari kiamat yang wajib kita beriman kepadanya. Qiyamah dengan makna berdiri, dibangkitkan. Setelah Allah Ta'ala membinasakan alam ini yang ada Allah Ta'ala saja, kekal selama-lamanya, hancur lebur, kemudian dibangkitkan semula, dibangunkan semula, qiyamah. Surah ni termasuk dalam surah yang diturunkan di Makkah Al-Mukarramah. Surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Mekah, bukan yang Madaniyah yang diturunkan di Madinah. Ketika Nabi SAW di Mekah, belum lagi ada negara, belum lagi ada kerajaan. Ketika di peringkat perjuangan, maka surah-surah dan ayat-ayat yang ada di dalamnya memberi penekanan untuk menguatkan iman, menguatkan kepercayaan kepada Allah, kepercayaan kepada janji-janjinya, di antaranya janji hari kiamat. Surah ini akan menyebut tentang akhir zaman dan akhir umur manusia. Ketika manusia dalam keadaan nazak nak mati, itu kiamat bagi dirinya.
dan kiamat bagi alam. Ini disebut dalam surah ini untuk menguatkan akidah dan kepercayaan kita. Allah Ta'ala memulakan surah ini dengan sumpah. Demi, aku bersumpah demi hari kiamat, demi diri yang mencela dirinya sendiri. Ini perkara yang sangat penting, kita akan tafsirkan. Menunjukkan, diberi penekanan tentang hari kiamat, dinyatakan peristiwa-peristiwanya, sehingga kabur, manusia kabur pandangan, tak nampak terus, terlalu huru-hara hari kiamat. Dan disebut tentang kesungguhan Nabi SAW menerima wahyu dari malaikat Jibril, menandakan kesungguhan kepercayaannya, sehingga Jibril tak ada habis baca, Nabi tak baca dah. Tuhan kata jangan kau pun sangat, dengar dulu. Kesungguhan Nabi ialah kesungguhan keimanannya kepada wahyu yang diturunkan kepadanya. Surah ini akan mengisahkan tentang manusia-manusia pada hari kiamat. Akan dibahagi dua saja, yang bahagia dan celaka. Tak ada dah Melayu, Cina, India, Arab, Portugis, tak ada dah. Tak ada dah. UMNO ke PAH ke apa, tak ada. Habis dah, dibubar. Semua kerajaan manusia sejak Adam sehingga hari kiamat, dua saja. Sama ada yang bahagia atau yang celaka. Akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Yang mana ikut perintah, yang mana ikut Islam sungguh-sungguh. Ini dia. Umat Nabi masing-masing, yang mana ikut ajaran Allah yang dibawa oleh Nabi masing-masing, mana yang lawan Nabi masing-masing. Dibahagi dua kumpulan, dua puak sahaja, bahagia dan celaka. Kerana Allah Ta'ala bagi dua saja, syurga dan neraka. Tak ada tanah rezak, tak ada. Minta tanah rezak, nak kawasan setinggan, nak buat rumah harang, syurga tak, neraka tak. Tak ada. Tidak ada. Syurga ataupun neraka, itu saja. Dua saja. Diakhiri dengan peristiwa manusia nak mati dalam keadaan nazak, tak boleh buat apa-apa, tak boleh nak melawan daripada masa itu. Kalau percaya masa itu pun tak jadi apa dah. Kalau nak percaya masa segar ni, masa belum nyawa sampai halqam, kalau nak bertaubat. Kalau sedar masa tua, sedarlah. Masa tua tak sedar lagi, nyawa sampai halqam baru nak sedar, tak jadi. Akan disebut dalam surah ini. Dan ditutup dengan dalil-dalil mensabitkan adanya mahsyar, adanya hari manusia dikembalikan kepada Allah yang tak boleh dipandang ringan. Perkara yang wajib kita beriman kepadanya, termasuk dalam beriman kepada hari akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah, kata Allah di situ ialah la tambahan untuk menguatkan. Bukan makna aku tidak bersumpah. Aku bersumpah demi hari kiamat. Ini kaedah bahasa Arab. Mereka yang mengaji nahu, tahulah. Tak mengaji nahu tak tahu apa. Ini dia. Nak menguatkan. La uqsimu biyaumil qiyamah, demi hari kiamat. Hari manusia setelah dimatikan, dibangkitkan semula, dihisap amalan mereka, diberi balasan. Setelah diadili oleh Allah dengan seadil-adilnya. Allah Ta'ala maha mengetahui. Apa yang kita buat Allah Ta'ala tahu belaka, cukuplah. Allah Ta'ala panggil, hari ni, jam ni, saat ni, mau buat ni, buat ni, buat ni. Allah Ta'ala boleh kata begitu. Kita tak boleh tolak. Allah Ta'ala boleh kata. Kita ingat, memang betul sungguh Allah Ta'ala kata kita tu ya sungguh. Tapi Allah Ta'ala tak buat begitu. Nak menunjukkan maha adil dia, dia bawa saksinya. Dia bawa catatan malaikat. Catatan malaikat ada. Hari ni, hari bulan ni, membuat ni, buat cakap ni, benda ni, benda ni. Belanja ni, ambil ni.
Semua dia berlaku. Lepas tu saksi pula. Saksi daripada makhluk-makhluk yang ada keliling kita. Makhluk ada di sinilah hikmat. Ulama mengatakan mengapa kita sembahyang fardu nak sembahyang sunat alih tepat. Pasal apa? Apa ni sembahyang situlah. Kita sembahyang patut alih tepat pula. Supaya banyak saksi-saksi kita. Saksi yang ada di tubuh kita ni. Saksi yang ada di tubuh kita, kulit kita, semua bercakap belaka. Kita buat ni. Barulah dibawa keputusan daripada Allah Ta'ala. Itu pun ada lagi syafaat. Rahmat daripada Allah, syafaat Nabi, syafaat malaikat, syafaat ulama, syafaat orang yang mati syahid. Yang diizin oleh Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala izin. Yang Allah Ta'ala tak izin, tak boleh beri syafaat. Walaupun pak saudara Nabi, ayah Nabi sendiri. Itulah peristiwa hari kiamat yang wajib kita beriman kepadanya. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dan demi, aku bersumpah, demi diri yang mencela dirinya sendiri. Ini sifat-sifat orang yang sangat bertakwa kepada Allah, yang sangat taat. Dia dah banyak buat ibadat, berasa sikit lagi, berasa berdosa lagi, mencela diri dia sendiri. Allah, banyaknya dosa aku, banyaknya kelemahan aku, banyaknya kekurangan aku. Cuai aku, dia cela diri dia sendiri. Ini payah. Bukan di tengah orang, seorang diri. Waktu malam, waktu bertahajud, waktu bila masa kita seorang, fikir diri kita ni. Jangan rasa banyak dah. Banyak dah tahajud aku ni, banyak dah zikir aku, banyak dah haji aku, banyak dah umrah aku. Jangan. Di sana ada orang yang lawamah, yang mencela diri dia sendiri. Walaupun dia banyak buat ibadat, tapi tak padang lagi. Tak padang lagi dengan kurnia Allah, pemberian Allah, nikmat Allah, kebesaran Allah. Tak cukup. Dengan ibadat yang kita buat, dengan pahala yang Tuhan janji, tasbih, tahmid, macam-macam, nak bayar batu-batu istana syurga pun tak boleh. Batu-batu istana syurga ni, emas, stoko batu-batu istana syurga tu, nak bayar dengan amalan kita tak cukup. Apa yang Tuhan beri adalah kurnia daripada Allah Ta'ala. Di sinilah Tuhan kata, wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dan aku bersumpah dengan diri yang mencela dirinya sendiri. Kerana kekurangan amalnya, kerana kekecuaiannya, kerana kelemahannya. Ayahsabul insanu allan najma'a izamah. Adakah manusia menyangka bahawa kami tidak akan mampu untuk mengumpulkan tulang temulangnya? Ini kan ada di kalangan pemimpin-pemimpin musyrikin yang mengejek Nabi SAW, yang berkata, wahai Muhammad, kamu cerita hari kiamat, aku nampak baru tak percaya. Aku tak percaya kamu cerita tak betul. Macam mana tulang yang berselerok boleh hidup semula, boleh bangkit semula? Tuhan tanya, ayahsabul insanu allan najma'a izamah. Adakah manusia mengira bahawa kami tidak boleh mengumpulkan tulang-tulangnya? Tulang yang berselerok dan tulang yang repuk halus, sehalus-halusnya, duduk berselerok. Kutub utara, kutub selatan, senyanyuk di air. Nyanyuk di air. Nyanyuk di air. Ini kekuasaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kumpulkan tadi. Allah Ta'ala boleh kumpulkan semua ni. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan kami berkuasa untuk mengembalikan jari-jarinya. Mengapa disebut jari? Jari adalah anggota yang paling halus dalam diri kita. Di sini mukjizat ilmu Al-Quranul Karim. Bukan saja tulangnya halus, bukan saja oraknya halus, dagingnya halus, bukan kulit-kulit ini. Tuhan jadikan jalur-jalur pada jari kita ni.
Tuan dan Tuhan jadikan mengikut kajian ilmu yang termoden. Tak sama antara satu sama lain di kalangan manusia seluruh dunia. Ini. Di sinilah seluruh dunia iktiraf ambil cak jari. Ambil cak jari penjenayah. Cak jari kad penalan, cak jari pasport. Cak jari seumpamanya. Kenapa ayat ini menyatakan jari-jari manusia yang sangat halus, yang Tuhan jadikan tak sama orang-orang jari antara satu sama lain. Di sinilah pihak syaitan janayah, pok-pok forensik dan lain-lain lagi, bila ada tuduhan terhadap seseorang, akan ditengok cak jari dia. Cak jari dalam IC dia, dalam pasport dia, mana-mana saja, tengok cak jari tu juga. Ada sama ke tidak? Ini mukjizat Al-Quran. Oh, awas doa rupanya. Ini dia. Kekuasaan Allah Ta'ala. Di sinilah orang kafir yang baca terjemahan Quran beriman dan masuk Islam. Di mana Nabi Muhammad SAW belajar ni semua? Nabi belajar di mana? Ada sekolah ke di Mekah? Tak ada sekolah. Tak ada universiti di Mekah. Tuhan menurunkan ayat ini dan menempelok orang kafir. Bukan saja aku berkuasa untuk mengumpulkan tulang yang sudah halus, yang sudah repuk. Bahkan aku berkuasa untuk mengembalikan jari-jari tiap-tiap orang, Tuhan kata. Jari-jari tiap-tiap orang yang kamu tengok atas dunia, dengan alat-alat yang canggih yang ada pada hari ini, yang tak ada zaman Nabi Muhammad SAW, tak ada zaman ulama' Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i, Hambali, Ibn Taymiyah dan lain-lain lagi, ulama-ulama Imam Nawawi, macam-macam Al-Jassas dalam segala mazhab. Tak ada lagi alat-alat yang canggih untuk mengesan. Quran sudah beritahu jari-jari manusia yang halus, ciptaan Allah Ta'ala. Dan hari ini manusia mendapat penemuan bahawa orang-orang jari yang halus, ada yang bulat, ada yang macam-macam ni, tak sama di antara satu sama lain di seluruh dunia. Bukan satu keluarga, seluruh dunia tak sama. Walaupun jumlah manusia bilion, trilion, tak sama. Ini kekuasaan Allah Ta'ala. Di sinilah maka pihak-pihak yang bertanggungjawab, yang menyiasat jenayah, nak membuktikan pengesahan sesuatu, mengambil cak jari sebagai satu cara untuk buktikan kebenarannya. Quran sudah beritahu 1400 tahun yang lalu. Quran sudah beritahu ini semua. Bila dengar ni, maka bertambah yakin lagi kita kepada Allah, kepada Rasulnya Muhammad SAW dan kepada Al-Quranul Karim. Bila yakin benda ni, yakin habislah hak lain pun. Yakin semua benda yang dalam Quran, kita kena yakin semua, beriman kepadanya. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal basar wa khasabal qamar وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. Maksudnya, kebenaran itu bukan tidak ada buktinya. Bahkan manusia yang engkar sentiasa suka hendak meneruskan perbuatan kufur dan maksiat di sepanjang hayatnya sehingga tidak mengakui adanya hari kiamat. Ia bertanya secara mengejek,
bilakah datangnya hari kiamat itu? Maka jawabnya, kiamat akan datang apabila pemandangan menjadi berpudar-pandar kerana gerun takut, dan bulan hilang cahayanya, dan matahari serta bulan dihimpunkan bersama. Maka berkatalah manusia yang engkarkan kiamat pada hari itu, di manakah tempat hendak melarikan diri? Tak usahlah bertanya demikian. Tidak ada lagi tempat perlindungan. Pada hari itu kepada Tuhanmu lah sahaja terserahnya ketetapan segala perkara. Pada hari itu manusia diberitahu akan apa yang ia telah lakukan dan apa yang ia telah tinggalkan. Bahkan manusia itu anggotanya menjadi saksi terhadap dirinya sendiri, walaupun ia memberikan alasan-alasannya untuk membela diri. Setelah kita baca pada minggu yang lalu tentang bagaimana hari kiamat itu mesti berlaku, orang kafir mencela, membohongi Nabi SAW. Tuhan kata Allah Ta'ala boleh menghidupkan manusia walaupun tulang dia repuk. Bukan saja tubuh dia, jari yang halus Tuhan boleh jadikan semula. Jari dengan orak-orak dia yang kita baca bagaimana cak jari orang ambil hari ni, kerana Tuhan jadikan orak jari manusia seluruh dunia ni tak sama. Sama ada yang hidup, yang mati dah, tak sama antara seorang dengan seorang. Ini kekuasaan Allah Ta'ala. Oleh kerana itulah hari ini orang ambil cat jari tu, letak di pasport, letak di kad pengenalan dia, kita IC kita, letak pada apa-apa perjanjian. Kalau berlaku jenayah, disiasat juga cat jari ni. Menjadi bukti, salah satu bukti cat jari ni. Ini mukjizat ilmu daripada Al-Quranul Karim. Walaupun demikian, orang kafir menafikan hari kiamat. Mereka kata Nabi bohong. Bal yuridul insan liyafjura amamah. Bukan manusia itu terus-menerus melahirkan kejahatan dia, melakukan maksiat. Kalau percaya ke hari kiamat, tak nak buat maksiat lah. Jangan percaya ke hari kiamat ni, gomoh atas dunia habis-habis. Buatlah apa nak kedarah, arak ke, nak buat zalim, nak buat apa atas dunia ni lah. Hentam habis-habis. Sepuas-puasnya. Tak ada kiamat ni. Mereka menafikan hari kiamat. Dengan mereka buat apa saja maksiat yang mereka nak. Dengan sepuas-puasnya. Maksiat yang terdedah di hadapan mereka mengikut hawa nafsu. Macam binatang, lebih pada binatang lagi. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Dia bertanya, pemimpin dia yang ada di zaman Nabi SAW bertanya Nabi, bila berlaku hari kiamat tu? Dah mengkata hari kiamat tu berlaku, nak tahu tahun berapa, hari bulan berapa, jam berapa berlaku hari kiamat. Saat mana berlaku hari kiamat? Saat yang tepat itu rahsia Allah, Nabi pun tak tahu. Nabi boleh beraut, boleh beritahu tanda-tanda dia saja. Tanda-tanda sebelumnya berlaku, tanda-tanda ketika berlaku. Ini Nabi beritahu. Ayat ini menyebutkan ketika berlaku. Fa iza baraqal basar, apabila pandangannya hilang. Hilang pandangan, tak nampak apa dah huru-haranya hari kiamat. Hak mata celik jadi tak nampak. Setengah ulama mengatakan bahawa hak kiamat mula-mula tak nampak dah mata bila nak mati. Dalam keadaan nazak yang teruk tu tak nampak dah mata, itu baru kiamat kecil. Kiamat besar pun tak nampak mata. Ini kata Nabi. Bahkan Nabi menyebut tanda-tanda awal. Bila malaikat Jibril bertemu dengan Nabi, tanya apa dia Islam, Nabi jawab. Apa dia iman, Nabi jawab. Apa dia ihsan, Nabi jawab. Jibril tanya, mata sa'ah, bila kiamat?
Kiamat bila? Nabi kata mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Bukanlah orang yang ditanya lebih tahu pada orang yang bertanya. Kita tak tahu, ini urusan Allah. Fa akhbirni an amaratiha. Beritahu tanda-tanda kiamat. Kata Nabi, antalidal amatu rabbataha wa antaratal hufatal uralata ri'a asya' yatatawaluna fil bunyan. Apabila kamu melihat ibu-ibu diperhambakan ibu. Diperhambakan mak dia sendiri. Kerana orang lelaki pun kerja, orang puan pun kerja, suruh mak jadi hamba di rumah. Ini dia. Ini akhir zaman. Mak tak ada pula, panggil pembantu rumah. Orang tak mengena suruh didik anak kita. Ini dia. Habis pakat kerja belaka. Ini tanda-tanda akhir zaman. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya' yatatawaluna fil bunyan. Kamu akan lihat orang-orang yang dahulunya gembala kambing, berkaki ayam, pakaiannya tak cukup cumpang camping, berkaki ayam, menjadi gembala-gembala kambing. Gembala duduk di padang pasir jadi gembala, duduk di hutan jadi gembala. Yatatawaluna fil bunyan, tiba-tiba jadi kaya, berlomba-lomba mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi, kata Nabi. Tengok dia, ada tak hari ni? Orang dulunya gembala kambing, gembala unta, boleh duit minyak banyak, kaya raya, buat bangunan tinggi. Tengok di Dubai. Di Dubai, di Saudi, di Mekah pun buat bangunan tinggi. Buat bangunan tinggi di Mekah. Siapa nak lindung Masjid Haram, pakai buat bangunan tinggi belaka. Di Qatar, rata-rata buat bangunan yang tinggi. Hak kaya-kaya tu dulu, ri'a asya', gembala kambing. Tak okey dia gembala kambing, tak orang. Tiba-tiba jadi kaya, buat bangunan-bangunan yang tinggi. Sebab tak ada orang duduk. Tak ada orang duduk, tak ada orang bertugas, tak boleh nak sewa, tinggi doa selalu, banyak doa bilik dia. Kenapa? Nak tunjuk kekayaan. Ini tanda akhir zaman. Apa yang Nabi sebut ni betul sungguh. Sebab kita pun tupang juga buat bangunan tinggi, tupang hati. Berlomba-lomba bangunan tinggi. Cina kata dia tinggi, Malaysia kata dia tinggi, Dubai kata aku tinggi. Ini yatatawaluna fil bunyan. Hak ni berlaku kiamat sungguh. Bariqal basar. Apabila pandangan hilang pandangan. Mata dia tengok celek ni kelabu dah nampak langsung. Wa khasafal qamar, dan hilangnya cahaya bulan. Bulan tidak bercahaya lagi bila berlaku hari kiamat. Bila matahari padam cahayanya, bulan pun padamlah. Tak ada cahaya. Wa jumi'asy syamsu wal qamar, dihimpunkan matahari dan bulan. Ulama tafsir kata Allah menghimpunkan matahari dan bulan, kedua-duanya dicampak. Dicampur hancur lebur, dijadikan azab bahan api neraka kepada ahli-ahli neraka. Itu kata ulama. Dihimpunkan keduanya menjadi api yang besar. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Pada hari itu berkatalah manusia, di mana tempat lari? Termasuklah manusia yang kafir, yang tak beriman. Tengok bukit tercabut, habis huru-hara, lebih pada tsunami. Tsunami dah akan nak takut dah. Ini lebih dahsyat lagi, tak terhingga dahsyatnya. Maka berkatalah mereka yang kafir, ainal mafar, di mana tempat lari, di mana tempat menyelamatkan diri, di mana tempat nak menyelamatkan diri. Kalla la wazar. Jawabnya, tidak ada tempat. Tidak ada tempat untuk melarikan diri. Tak ada tempat. Tak ada tempat perlindungan, tak ada tempat yang selamat. Ila rabbika yawma idnil mustaqar. Pada hari ini semuanya dikembalikan kepada Tuhan. Dibalikkan kepada Tuhan belaka. Tak boleh melarikan diri. Tak ada tempat, malaikat Tuhan saja.
Maka semua manusia balik pada Tuhan. Tak ke raja, tak ke presiden, rakyat, kaya, miskin, alim, jahil, habis. Berhadap di hadapan Tuhan semua. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Diceritakan kepada manusia pada hari itu apa yang pernah dia buat, apa yang tak pernah dia buat di atas dunia. Amal yang soleh, yang baik yang dibuat, dan apa yang tak buat daripada amal yang salah yang diwajibkan oleh Allah. Disebut dalam hadis, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah min ghairi an yanqasa min ujurihim syai', wa man sanna sunnatan sayyi'ah fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah min ghairi an yanqasa min auzarihim syai'. Maknanya termasuklah juga bukan saja orang yang beramal, orang yang mengajar orang, tunjuk pada orang, yang pimpin orang. Barang siapa yang menunjukkan jalan yang baik, dia tunjuk jalan yang baik pada orang, maka baginya pahalanya dan pahala dengan sebab orang mengikutnya sehingga hari kiamat. Barang siapa yang menunjuk dan dengan tidak kurang pahala sedikit pun, dan barang siapa yang menunjukkan ajaran yang jahat, ajaran yang tak betul, maka dia boleh dosa. Dan dosa juga dengan sebab orang sesat, dengan sebab dia dosa juga. Berpanjangan sehingga hari kiamat dengan tidak kurang sedikit pun. Itulah di hari kiamat. Bukan sahaja amalan yang baik, amalan yang jahat, bahkan orang yang tunjuk amal baik, amal jahat tu pun dibawa sama pada hari kiamat kelak. Termasuklah pemimpin-pemimpinnya akan dibawa pada hari kiamat kelak. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bukan manusia terhadap dirinya sendiri dia dapat melihat dengan nyata. Dapat melihat dengan nyata terhadap dirinya sendiri. Macam mana? Apabila tangan dia bercakap, kulit dia bercakap, mulut dikunci oleh Allah Ta'ala. Kafa bi nafsikal yawma alaika hasiba. Cukuplah pada hari itu menjadi saksi atas dirimu sendiri. Bukan saja tulisan malaikat yang mencatat amalan baik dan jahat, bukan saja saksi-saksi di kalangan manusia yang kita balah dengan dia di atas dunia ni, termasuklah juga makhluk-makhluk yang lain, termasuklah diri sendiri. Kulit dia bercakap. Rupanya kulit kita mencatat apa yang kita buat di atas dunia. Setelah dihidupkan semula, keluar suara. Kok tangan kita, kok kaki kita, kok apa saja, beritahu apa benda kita buat. Allah Ta'ala Maha Berkuasa. Hari ini kita lihat manusia dengan sedikit ilmu, dengan tali yang nipis je halus, boleh rakam suara, boleh rakam gambar pula. Ini ilmu manusia. Ilmu Allah lebih pada itu lagi. Maka dirakamkan semua amalan. Manusia akan jadi saksi pada diri dia sendiri. Walau alqa ma'adhirah, walau apa sekalipun dia menguzurkan diri dia sendiri, dia berhelah, dia berhujah di hadapan Allah, tak boleh nak pelawak dah. Dia nak pelawak, dia nak bohong, dia nak buat apa, tak boleh. Kerana kulit dia sendiri bercakap. Maka akal dia menyedari apa yang dia buat sungguh-sungguh. Itulah dia peristiwa hari kiamat yang wajib kita beriman kepadanya. Wallahu a'lam.